Okey, jadi kita dah masuk ke topik persediaan sebelum membuat pembelian. Jadi kita dah pilih kaunter. Kita dah pilih kaunter sampailah kaunter yang memenuhi ciri-ciri yang kita nak ni. Ada 12 kaunter utama dan kaunter kedua. Jadi sekarang ni kita nak buat pembelian. Maka nak buat pembelian ni dia kena ada satu preparation. Jangan main beli saja. Boleh juga setakat ni saja nak pilih nak beli. Boleh, tak ada masalah. Tapi biarlah kita beli dalam keadaan yang orang kata semangat sikit kan, keadaan yang orang kata rare faham tak? Beli tu ada teknik, faham tak? So sebelum buat pembelian kita kena buat sedikit persediaan, iaitu yang pertama sekali anda perlu tentukan current price. Okey, harga kaunter tersebut pada ketika itu, pada semasa itu berapa harga kaunter, berapa sen harga kaunter tu. Okey, current price. Dan yang kedua, okey, tentukan support. Okey, saya dah ajak sebuah sedikit berkenaan support resistant. Okey, yang mana di dalam topik persediaan sebelum buat pembelian ni, insya-Allah anda akan lebih cekap berkenaan dengan support resistant. Yang kedua, tentukan support, dan yang terakhir adalah tentukan resistant. Kenapa ketiga-tiga benda ni perlu kita buat? Okey, so saya bagi sebuah sedikit penerangan. Okey, untuk menentukan current price ini adalah bertujuan untuk buat pengiraan lah. Maknanya kita nak beli pada harga berapa. Pengiraan daripada sudut kita nak beli berapa banyak. Okey, ataupun kita nak tentukan nanti kita beli pada harga berapa dan nak cut loss kat mana kalau dia turun. Dan kalau naik, target dia macam mana. Okey, itu tujuan untuk menentukan current price. Kemudian yang kedua adalah tentukan support. Jadi apa tujuan kita tentukan support ni? Okey, support, kalau tanya siapa pun akan beritahu. Support ini adalah tujuan untuk cut loss. Support ni memang tujuan dia untuk cut loss lah. Tapi saya akan ajak kepada anda macam mana nak tentukan support dan macam mana nak tentukan cut loss. Bila masa menentukan cut loss yang paling selamat, insya-Allah saya terangkan kepada anda. Jangan risau benda tu. Okey, dia memang agak detail, jangan risau. Dan insya-Allah makin lama anda buat, makin cekap. Maknanya semakin banyak pembelian, semakin cekap. Dan yang terakhir adalah tentukan resistant. So saya nak tanya, jadi tentukan support bagi tujuan cut loss, tentukan current price untuk menentukan ataupun bagi tujuan pengiraan. Ni tentukan resistant. Maknanya kita nak dapat data resistant. Apa tujuan resistant? Cuba anda jawab dalam hati. Kebiasaan dia orang akan jawab apa? Anda jawab apa? Apa jawab apa? Okey, biasanya orang akan jawab apa tau? Resistant ni bertujuan untuk TP. Target price. Okey, target price. Bertujuan untuk target price. Tapi apa yang saya akan kongsikan kepada anda, resistant adalah bukan menentukan target price, tapi resistant ini adalah menentukan next cut loss kita ataupun next level cut loss. Sebab apa? Resistant sampai satu masa. Okey, kalau anda lupa, anda play balik penerangan basic support resistant. Saya dah terangkan. Sampai satu masa apabila dia naik, kemudian dia turun, dia mencipta satu resistant. Okey, apabila dia naik semula dan melepasi paras resistant, maka resistant itu dijadikan sebagai resistant become support. Bermakna harga ni kalau dia boleh naik lebih pada resistant, resistant itu bertindak sebagai support. Jadi support ini adalah apa? Bagi tujuan cut loss juga. Bagi tujuan cut loss sama sahaja. Okey, tentukan resistant untuk menentukan apa? Untuk menentukan nilai cut loss kita nanti. Okey, apabila sesuatu harga itu melepasi paras resistant, maka resistant itu akan jadi support. Support tujuan untuk cut loss. Okey, jangan salah anggapan. Sebab tu kadang-kadang kita sampai je dekat target price, iaitu resistant, kita jual, lepas jual dia naik lagi. Itu silap besar. Okey, jangan risau. Yang ni saya akan terangkan serba sedikit kepada anda di video kali ini, dan insya-Allah nanti saya akan terangkan ke semua kaunter ni di dalam next video. Okey, so kita ambil satu contoh kaunter. Juan. Okey, just nak ambil sebagai satu contoh. Okey. Kalau kita tengok dulu. Okey. Sekarang ini kalau based on last candle adalah pada 13 hari bulan 2 2018. Kita ambil di ruangan atas ini, iaitu draw horizontal line. Draw horizontal line ini anda letak di, kalau tengok candle merah, body di bawah itu adalah close dia. Okey, close adalah 47 sen. Kalau tak percaya, tengok dekat atas ni. Ni. Close ni berapa? Tapi kita kena letak dekat candle last lah, baru nampak. Close adalah 47 sen. Maka itu adalah close-nya. Okey, itu adalah nilai current price pada ketika itu. Pada ketika ini, pada last candle 13 hari bulan 2. Okey, saya tak update lagi, nanti saya update.
Okey, nanti penerangan lagi sekali saya akan update kepada anda. Jadi itu yang pertama kita tentukan, current price. Yang kedua kita kena tentukan support dia. Support of course dia kena berada di bawah current price ini. Support mesti berada di bawah. Support tak boleh berada di atas. Even sebelum ni dia jadi support pun, yang atas itu tetap resistant. Atas daripada harga 47 itu tetap resistant. Yang bawah tetap support. Okey, boleh lah. So maksud dia dekat sini, yang mana di bawah harga semasa itu adalah support. Contoh. Bukan contoh ni dah jadi betul. Nampak? Sesuatu kaunter dia turun, tapi tak boleh turun, dia naik balik. Dia turun sampai paras 45 sen. Maka itu adalah supportnya. Even dekat sebelah sini kita tengok ada resistant. Dia naik, dia turun. Dia naik, tak berjaya naik, dia turun. Maka ini adalah resistant. Memandangkan dia berada di bawah, dia tetap dipanggil sebagai support. Okey, support. Okey, itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga adalah menentukan resistant. Okey, resistant dekat sini. Okey, kita tengok dia pernah naik, kemudian dia turun. Maka dia buat satu resistant kat atas tu. Satu, dia pernah naik lagi, dan dia tak berjaya naik, dia turun. Di sini pun ada resistant. Jangan terlepas pandang. Okey, jadi kalau kita tengok secara sedikit kesimpulan dekat sini, harga semasa adalah 47 sen. Support dia yang pertama adalah 45 sen. Support yang kedua adalah 35 sen. Okey, resistant yang pertama adalah 635 dan resistant yang kedua 665. Okey, yang mana resisten yang kedua ini juga kita panggil dia sebagai nilai breakout. Sebab dia tak ada tinggi dah melainkan harga 665. Maka sesuatu counter ni paling tinggi dia dekat sini. Contoh nanti kalau dia berjaya naik melebihi yang paling tinggi, maka kita panggil dia breakout. Kita tak panggil dia break resistant. Kita lebih panggil dia sebagai breakout. Okey. So ini tiga perkara yang sangat penting. Okey, bagi preparation ataupun sedikit persediaan untuk anda buat. Sebelum buat pembelian, anda perlu tahu tiga benda ni. Sebab apa? Sebab dia macam ni lah. Nanti saya akan ajak di next video. Okey, tujuan support ni adalah cut loss. Jadi kita tahu, kalau kata kita beli dekat sini, harga 47 sen katalah beli. Jadi kita tahu, support kita lebih kurang 45 sen dengan risiko sebanyak 2.5 sen ataupun 5% kerugian yang kita akan tanggung sekiranya counter ini turun ke support. Tapi ini penerangan yang tak jelas lagi. Kurang detail macam mana kita nak buat pembelian. Okey, so nanti saya akan terangkan di next video. Okey, cara yang lebih ataupun penerangan yang lebih detail untuk anda buat pembelian. So counter ni selepas beli kita tak tahu dia nak naik atau nak turun. Jadi kalau dia turun kat mana kita kena jual, dan kalau dia naik apa perlu kita buat. Sebab tu data ni penting. Okey, current price, support, resistance, ketiga-tiga data ini sangat penting sebelum buat pembelian. Jadi next video yang saya akan terangkan kepada anda, bagi saya sangat panjang. Bagi saya sangat panjang. Ini adalah persediaan untuk beli. Okey, di next video ni kemungkinan besar mungkin ambil masa sejam. Okey, penerangan berkenaan dengan counter-counter ni. Okey, so mungkin saya akan terangkan beberapa counter dan selebihnya itu lebih kurang sama saja, lebih kepada contoh. So, mungkin 1-2 counter saya akan terangkan begitu detail, yang mana selebihnya itu saya hanya terangkan berkenaan dengan support resistance saja. Okey, dan sedikit kesimpulan juga saya akan terangkan kepada anda, insya-Allah. So bertemu di next video.